Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wa tadhakura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair ibtigha' wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Telah berkata Al-Imam Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad di dalam kitabnya Petunjuk Tarikat ke Jalan Akhirat perihal menjaga tata tertib kenabian. Berkata Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad, moga-moga Allah Subhanahu wa taala manfaatkan kita dengan beliau, dengan ilmu beliau dan dengan ilmu seluruh orang salih hingga hari kiamat. Amin. Allahumma amin. Membiasakan, muka surat 82, membiasakan diri menuntun adab-adab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hendaklah anda menjaga adab-adab yang sunnah, yang berupa lahir dan batin. Adat dan ibadat kelak akan sempurnalah pengikutanmu dan penurutanmu terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu utusan rahmat dan nabi petunjuk. Jika anda ingin tergolong dari orang-orang yang siddiqin, maka jangan buat sesuatu pun, baik dia adat apatah lagi jika dia ibadat, sehingga anda meneliti dan melihat terlebih dahulu apakah dia itu pernah dibuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun dibuat oleh salah seorang daripada sahabat pemimpin umat. Jika anda mendapati mereka tiada membuatnya, padahal mereka berkuasa membuatnya, maka tahanlah dirimu dari membuatnya, meskipun dia itu termasuk perkara yang mubah sahaja. Sebab mereka tiada menahan diri daripadanya, melainkan mereka mengetahui ada kebaikan pada meninggalkannya. Tetapi jika anda sudah mengetahui bahawa mereka pernah membuatnya, maka terlebih dahulu mestilah anda menanya bagaimana cara mereka membuatnya. Lalu barulah anda membuatnya ikut cara mereka membuatnya. Ada sesetengah ulama telah menahan diri dari memakan buah semangka atau yang sebangsa dengannya. Dan dia berkata, saya tahu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memakannya, tetapi saya tidak tahu bagaimana cara beliau memakannya. Sebab itulah saya telah meninggalkan memakan buah itu. Sekianlah apa yang saya pandang perlu untuk mengisikan fasal ini, dan akan menyusul sesudahnya insya-Allah serumpun dari adab dan tertib yang patut dijaga dalam peribadatan. Kini saya akan sebutkan dahulu dalam fasal berikutnya serumpun adab dan tertib yang patut dijaga dalam adat kebiasaan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Dalam fasal ini Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad mengingatkan kita akan kepentingan dan fadilat mengikuti daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam segala pergerakan kita, mengikuti Rasulullah dalam segala apa yang diperintahkan, mengikuti Rasulullah dalam setiap apa yang ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hatta perkara-perkara yang harus ataupun perkara-perkara yang mubah kita cuba untuk mengikuti daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah wahai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, in kuntum tuhibbunallah, kalau kamu benar-benar katakanlah kepada umat kamu, kalau mereka benar-benar cinta akan Allah, tuhibbunallah, cinta akan Allah Subhanahu wa taala, maka ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan perintah Allah untuk mengikuti Rasulullah ini merupakan perintah yang umum,
Yakni bukan hanya perintah mengikuti Rasulullah kepada agama yang dibawa, iaitu syariat yang dibawa. Bukan hanya untuk mengikuti Al-Quran yang diturunkan kepada baginda Rasulullah. Bukan hanya mengikuti daripada apa yang diperintahkan oleh Rasulullah. Bukan hanya meninggal daripada apa yang ditinggalkan oleh Rasulullah ataupun diperintahkan untuk ditinggalkan, akan tetapi diperintahkan kita untuk mengikuti Rasulullah itu daripada apa-apa yang mampu untuk kita lihat dan ketahui dan kita dapat fahami daripada perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini secara umum Rasulullah itulah syariat. Rasulullah itu adalah hukum agama ataupun syariat. Maka kita sejauh mana kita mampu untuk mengikuti daripada Rasulullah, daripada perkara-perkara yang dibenarkan untuk kita ikuti, maka kita berusaha bersungguh-sungguh untuk mengikuti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima jitu bih. Tidak sempurna iman kamu sehinggalah mereka mengikuti ataupun sehinggalah hawa nafsu mereka itu mengikuti daripada apa yang aku bawa. Ya, ini apa yang Nabi suka, Nabi kehendak, itu menjadi kehendak dan kesukaan mereka. Apa yang diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itulah yang diinginkan oleh mereka. Ya, ini nak mengatakan bahawa perlu kita mendidik jiwa dan nafsu kita ini agar supaya menjadi apa yang dikehendaki, apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka daripada sini kita melihat bahawa orang yang paling sempurna pengikutan mereka terhadap baginda Rasulullah adalah as-sahabah. Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan contoh yang paling sempurna dan yang paling sesuai untuk kita ikuti, kerana mereka itu berada di sekeliling Rasulullah untuk mengetahui keadaan Rasulullah, dan diletakkan di dalam mereka itu kecintaan yang luar biasa sehingga mereka cuba untuk mengikuti daripada setiap apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan antara yang sangat bersungguh-sungguh dalam mengikuti sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, anaknya Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Ya, ini beliau sangat bersungguh-sungguh dalam mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga terkadang apabila beliau keluar bermusafir, maka beliau akan singgah di satu tempat. Kerana apa? Kerana tempat itu disinggah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu sewaktu Rasulullah masih hidup, maka beliau bermusafir dengan Rasulullah dan Rasulullah berhenti di tempat itu dan membuang hajat ataupun melakukan qada hajat di situ. Maka apabila Sayyidina Abdullah bin Umar, ini selepas kewafatan baginda sallallahu alaihi wasallam, apabila Sayyidina Abdullah bin Umar bermusafir, beliau akan berhenti di tempat itu walaupun tidak ada keperluan, tidak ada hajat untuk berhenti, tapi kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berhenti di situ dan qada hajat di situ, maka beliau berhenti di situ dan qada hajat di situ kerana ingin mengikuti daripada apa yang pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah. As-sahabah, kesungguhan mereka dalam mengikuti daripada perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun terkadang perintah itu tidak ditujukan kepada mereka. Sebagai contoh, satu orang sahabi, Sayyidina Abdullah bin Rawahah radhiyallahu anhu, beliau berada di luar masjid Nabawi, masjid Nabi. Beliau dalam perjalanan untuk pergi ke masjid. Nabi berada di dalam masjid sedang berbicara dengan as-sahabah yang berada di dalam masjid. Maka Nabi mengatakan kepada as-sahabah yang berdiri dalam masjid untuk duduk. Jangan berdiri dalam masjid, kerana mungkin pada waktu itu Nabi ingin menyampaikan tausiah dan sebagainya. Maka Nabi memerintahkan agar supaya duduk. Akan tetapi suara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sampai pada telinga Sayyidina Abdullah bin Rawahah yang berada di luar masjid dalam perjalanan untuk menuju ke masjid. Maka apa yang dilakukan oleh Sayyidina Abdullah bin Rawahah, tanpa ditanyakan, adakah perintah itu kepada aku? Adakah Rasulullah sedang
berkata kepada aku dan sebagainya, tanpa ada ragu-ragu, tanpa ada teragak-agak, terus menunaikan ataupun menjalankan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah, sehingga Sayyidina Abdullah bin Rawahah duduk di luar masjid. Itu merupakan kesungguhan mereka dalam mengikuti daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis kita dengar ataupun dalam riwayat dikatakan bahawa Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari yang menjadi host kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sewaktu baginda sampai di kota Madinah, sebelum siap rumah baginda sallallahu alaihi wasallam ataupun sebelum siap masjidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi bermalam di rumah Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari. Maka apabila Sayyidina Abu Ayyub menghidangkan makanan, selepas makanan itu dimakan oleh Rasulullah, barulah Abu Ayyub akan makan daripada baki apa yang dimakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mendapatkan keberkatan baginda. Maka suatu hari apabila Sayyidina Abu Ayyub menghidangkan makanan, dilihat bahawa makanan itu tidak tercuit oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Sayyidina Abu Ayyub risau, bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, adakah kamu tak makan daripada makanan ini?" Takut-takut yakni dia menghidangkan perkara yang iaitu yang tidak dimakan oleh Rasulullah, ataupun ingin mengetahui apakah sebab Rasulullah tidak makan. Maka Nabi SAW mengatakan bahawa aku tidak makan makanan seperti ini, yang dimaksudkan bawang putih yang terdapat di dalam makanan tersebut. Dan disebutkan kenapa, iaitu kerana aku bermunajat dengan orang ataupun dengan makhluk yang tidak kamu lihat, iaitu aku selalu berbicara dengan malaikat Jibril alaihissalam, dan Nabi risau bahawa bau bawang itu akan mengganggu, akan menjadikan malaikat Jibril itu tidak senang apabila berbicara dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga perkara tersebut seakan-akan menyalahi adab. Betapa tingginya adab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni berbicara dengan para malaikat, walaupun Nabi itu lebih mulia daripada malaikat, akan tetapi dijaga agar supaya malaikat tidak menjadi tidak senang dengan apa yang dimakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan apa yang disebutkan dalam hadis, "Addabani Rabbi fa ahsana ta'dibi." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang mendidikkan aku akan adab dan telah sempurnakan adab didikan tersebut kepada aku sallallahu alaihi wasallam. Tingginya adab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta bersama orang-orang yang lebih makhluk-makhluk yang lebih rendah darjat daripada baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah makhluk yang paling tinggi darjatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka berkata Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari, "Fakarihtu thum min waqti idzin," ataupun min waqtih, iaitu aku pada ketika itu aku terus tidak menyukai daripada bawang putih daripada saat itu. Dan di sini kita dapat pelajari bahawa makan dan tidak makannya Abu Ayyub Al-Ansari itu tidak ada kena-mengena dengan perkara itu menjadi wajib, tak ada kena-mengena dengan ianya menjadi sunnah dan sebagainya, akan tetapi disebabkan kesungguhan mereka untuk mengikuti daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga apa yang menjadi selera, apa yang disukai daripada makanan yang dimakan oleh Rasulullah menjadi perkara yang mereka sukai, dan apa yang ditinggalkan oleh Rasulullah juga ditinggalkan oleh mereka. Dalam kisah lain, Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, seorang yang berkhidmat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama kurang lebih 10 tahun. Satu ketika beliau menghidangkan makanan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan pada makanan tersebut ada labu, dan beliau melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iaitu mengambil daripada labu itu, bahkan mencari daripada labu tersebut, sehingga Sayyidina Anas mengetahui bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyukai daripada labu. Maka Sayyidina Anas mengatakan bahawa mulai daripada itu aku menyukai labu. Kerana apa? Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suka makan labu. La ilaha illallah. Maka di sini kita dapat pelajari bahawa sahabat-sahabat ini, kesungguhan mereka untuk mengikuti Rasulullah bukan hanya pada perkara yang diperintahkan oleh Rasulullah, bukan hanya pada meninggalkan daripada apa yang dilarang oleh Rasulullah, bahkan hatta pada adat kebiasaan
juga diikuti oleh Rasulullah diikuti oleh as-sahabah radhiyallahu anhum ajma'in. Bahkan cara duduk Nabi, cara jalan Nabi, cara Nabi melakukan perkara-perkara harian juga diikuti oleh as-sahabah radhiyallahu anhum ajma'in. Selagi mana mereka mengetahui daripada sunnah Rasulullah, daripada kebiasaan Rasulullah, mereka akan cuba mengikuti. Dan disebabkan itu, para ulama menyebutkan bahawa Nabi SAW ini sangat dicintai oleh as-sahabah, sangat dikagumi oleh as-sahabah, sehingga seakan-akan Nabi itu sepanjang hidup baginda sallallahu alaihi wasallam seakan-akan duduk di dalam kaca, iaitu setiap perkara yang dilakukan oleh Rasulullah itu ingin diketahui, bahkan diketahui oleh as-sahabah. Kerana apa? Mereka sering tanya antara satu dengan yang lain, bagaimana Nabi melakukan ini, bagaimana Nabi melakukan itu. Ditanyakan kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha wa ardah, iaitu bagaimana keadaan Rasulullah, iaitu di rumah, bagaimana keadaan Rasulullah bersama ahli keluarga dan sebagainya. Seakan-akan mereka ingin mengetahui segala perkara yang boleh mereka ketahui, untuk mereka meneladani daripada as-sahabah radhiyallahu mengikuti daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di sini Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad menceritakan tentang satu orang yang bersungguh-sungguh untuk mengikuti daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia meninggalkan memakan daripada buah semangka ataupun buah tembikai kerana tidak mengetahui cara untuk memakan daripada tembikai. Sedangkan kita tahu tembikai bukanlah haram untuk dimakan, dan kita juga tak boleh nak mengatakan orang ini tidak makan tembikai kerana dia mengharamkan memakan tembikai dan sebagainya. Akan tetapi dia sebutkan kenapa dia tak makan tembikai, sebab dia tak tahu bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makan tembikai, ataupun riwayat cara Nabi makan tembikai itu tidak sampai kepadanya sehingga dia meninggalkan daripada makan tembikai. La ilaha illallah. Satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam dihidangkan dengan tembikai dan kurma. Maka Nabi SAW makan tembikai dan kurma itu berselang-seli. Dia makan tembikai kemudian makan kurma, makan tembikai kemudian makan kurma, makan tembikai dan makan kurma. Kemudian Rasulullah SAW menceritakan sebab kenapa baginda makan seperti itu. Dikatakan bahawa yang ini sejuk, yang akan mengurangkan kepanasan yang ini, iaitu tembikai itu sejuk, akan mengurangkan panas yang ada pada kurma. Wahakadha, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan berkata sebahagian daripada para ulama, dia kata kita boleh juga nak ikut seperti mana yang diajarkan, seperti yang mana yang disebutkan oleh Imam Haddad di dalam kisah ini, iaitu orang meninggalkan daripada melakukan sesuatu perkara kerana tidak sampai pada mereka riwayat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makan. Jadi berkata seorang ulama, iaitu kita hidup di zaman yang mana banyak perubahan telah berlaku, banyak perubahan telah berlaku dalam kehidupan seharian, ataupun banyak perkara-perkara baru yang telah berlaku dalam kehidupan kita. Sebagai contoh, sekarang ni adanya handphone, adanya laptop, adanya pelbagai perkara yang baru, iaitu naik train, naik kapal terbang, naik helikopter, naik bot. Walhasil banyak perkara-perkara yang baru yang ada, yang mana terkadang susah untuk kita mengikuti daripada cara untuk melakukan perkara tersebut dengan niat mengikuti sunnah Rasulullah, kerana pada zaman Rasulullah itu tidak ada perkara-perkara ini. Maka ditanyakan soalan ini, bagaimana untuk kita nak mengikut daripada sunnah Rasulullah pada perkara-perkara yang tidak ada pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka berkata seorang Al-Arif, ataupun berkata seorang yang berkata Sayyidil Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz tentang perkara tersebut. Maka dia kata apa? Kamu ikut satu orang yang telah sempurna pengikutannya kepada Rasulullah, iaitu seorang alim yang mendalam ilmunya terhadap sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dia juga telah sempurna dalam pengikutan terhadap sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iaitu kita cari orang alim yang sangat bersungguh-sungguh dalam mengikuti sunnah Rasulullah. Jadi kita ikut dia. Kerana apa? Kerana orang yang
telah mengikuti daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perkara-perkara yang diketahui. Dia tahu cara, iaitu dalam perkara-perkara kebanyakan perkara yang dilakukan oleh Rasulullah, yang mana dia tahu, dia dah cuba untuk mengikuti, cuba untuk meneladani. Jadi dalam perkara-perkara yang tidak ada riwayat bagaimana Rasulullah lakukan, ataupun dalam perkara-perkara yang mungkin pada zaman Rasulullah itu tak ada, iaitu orang seperti ini akan diberikan, iaitu muyul, dia punya kecenderungan untuk melakukan sesuatu perkara itu akan mirip kepada apa yang dilakukan oleh Rasulullah, kerana dalam kebanyakan perkara yang dia tahu bagaimana Rasulullah lakukan, dia dah lakukan. Jadi dalam perkara-perkara yang walaupun dia tak tahu bagaimana Rasulullah lakukan, tapi Allah Subhanahu Wa Taala akan menggerakkan hati orang-orang seperti ini untuk melakukan sesuatu perkara dengan cara yang akan dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita tak tahu, maka di zaman kita ini penting untuk kita mendampingi daripada para ulama yang sangat bersungguh-sungguh dalam mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar supaya kita mampu untuk melihat cara-cara bagaimana mereka melakukan sesuatu perkara itu, walaupun perkara-perkara tersebut itu tidak terdapat di zaman Rasulullah, tapi disebabkan kesungguhan mereka dalam mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perkara harian, perkara-perkara yang mereka dah tahu bagaimana Rasulullah lakukan, mereka lakukan. Maka bila perkara-perkara yang tidak mereka tahu, insya-Allah hati mereka itu seakan-akan dibimbing oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengikuti daripada cara yang akan dilakukan ataupun yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Imam Haddad sendiri mengatakan bahawa ma min sunnatin sannaha Rasulullah illa wa anni arju qad amiltu biha. Tidak ada satu sunnah yang aku ketahui tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu apa-apa sunnah yang aku ketahui Rasulullah lakukan, aku harap aku telah melakukan daripada sunnah tersebut. Nak menunjukkan bahawa Imam Haddad ini merupakan salah seorang yang sangat bersungguh-sungguh dalam mengikuti daripada sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dikatakan bahawa orang alim ni, para ulama, iaitu title yang paling mereka suka untuk diberi gelaran, iaitu bukanlah mereka mencari daripada title, tapi kalau ada title yang mereka suka untuk digelar ataupun dipuji oleh orang lain adalah syadidul mutaba'ah lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila orang menyebutkan tentang mereka itu, yakni bahawa mereka ini orang yang sangat bersungguh-sungguh dalam mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini la ilaha illallah. Dan ini sebahagian daripada perkara-perkara ini kadang kami lihat pujian para ulama terhadap para ulama yang lain, iaitu orang alim yang mendalam ilmu mereka terhadap sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memuji kepada orang lain, kepada ulama yang lain, yang mana kedua-dua mereka ini merupakan jabal, yakni boleh kita gelar mereka itu sebagai giant dalam ilmu agama, giant dalam syariah, giant dalam perihal hadis yang terkait dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka salah seorang daripada mereka ini memuji kepada yang lagi satu ini bahawa yang lagi satu ini sungguh bersungguh-sungguh, syadidul mutaba'ah lil habib. Maka tidak ada kebanggaan kalau kita diberi gelaran sebagai seorang doktor ataupun sebagai seorang profesor, akan tetapi menjadi satu kebanggaan kalau kita diberi gelaran ataupun ada orang, iaitu sudah pasti kita ni mengamalkan sunnah bukan untuk dipuji oleh orang, akan tetapi kalau orang perasan bahawa orang ini Masya Allah sungguh-sungguh dalam ingin mengikuti daripada sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kalau ada kebanggaan, maka di situlah terletaknya kebanggaan apabila diberi title satu orang yang bersungguh-sungguh dalam mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam, kembali kepada poin yang kita sebutkan, iaitu kalau kita hidup di zaman yang mana banyak perkara-perkara baru yang kita hadapi, yang kita alami dalam kehidupan kita. Jadi kalau kita tak tahu bagaimana untuk mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang pertama kita niatkan apa-apa perkara kita lakukan, kita ingin ikut daripada sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pada waktu yang sama, kalau kita mampu untuk mendampingi para alim ulama
yang mendalam ilmu mereka tentang sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendalam kecintaan mereka terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersungguh-sungguh dalam mengikuti daripada setiap sunnah yang mereka tahu terhadap tentang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita ikuti mereka. Moga-moga kita akan dapat menjadi digolong daripada orang-orang yang bersungguh-sungguh dalam mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. La ilaha illallah. Naam. Akan tetapi pada permulaannya, buat kita pada permulaannya, kita bersungguh-sungguh dalam mengikuti ataupun dalam mencontohi daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daripada perihal-perihal yang ringan, iaitu banyak daripada sunnah-sunnah Rasulullah yang mungkin belum kita ketahui, dan yang kita ketahui pun banyak lagi yang belum kita amalkan. Maka kita mulakan dengan cuba pasang niat bagaimana kita nak mencontohi daripada sunnah Rasulullah daripada perkara-perkara yang kita sudah ketahui. Sebagai contoh daripada perkara ibadah, yang ni sekarang ni nak tunjuk betapa advance-nya para sahabah dalam mengikuti Rasulullah, iaitu jangan disebutkan perkara yang ibadat, jangan disebutkan perkara-perkara yang adat, bahkan perkara-perkara yang menjadi kesukaan Rasulullah, iaitu perkara-perkara daripada makan dan minum pun, apa yang disukai oleh Rasulullah diikuti. Tapi kita mula daripada perkara yang basic dulu. Perkara yang basic daripada sunnah Rasulullah apa? Perkara ibadah. Dan ibadah yang paling penting adalah apa? Adalah as-salah. Maka Nabi mengatakan, sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kamu seperti mana kamu melihat aku salat. Maka bagaimana kita nak menambahkan ilmu kita perihal as-salah sehingga salat kita itu menjadi miripnya kepada salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila mengatakan sallu kama ra'aitumuni usalli, salatlah kamu seperti mana kamu lihat aku salat. Nabi tak kata sallu kama usalli, sembahyanglah kamu seperti mana aku sembahyang. Kalau Nabi cakap macam tu, maka kita tidak mampu untuk salat seperti mana Nabi salat, kerana kehadiran hatinya Rasulullah kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana khusyuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam salatnya tidak mampu kita untuk kita ikuti. Akan tetapi kita cuba untuk hadirkan perkara-perkara ini, bagaimana nak hadirkan hati bersama Allah khususnya di dalam salat, sehingga lama kelamaan kita dapat hadirkan hati kita bersama Allah di luar salat, di setiap waktu dan keadaan kita, dalam setiap gerak-geri kita seharian. Naam, wa hakadha. La ilaha illallah. Kemudian Imam Haddad menyebutkan bahawa menjaga tata tertib kenabian. Ketahuilah barang siapa yang menjaga adab-adab kenabian dalam adat kebiasaannya, nescaya Allah Subhanahu wa taala akan memeliharanya dari terjangkit apa yang di sebaliknya dari perbuatan yang buruk dan kelakuan yang rendah. Sebab itu dia akan memperoleh maslahah dan manfaat keagamaan dan keduniaan yang memang sudah diletakkan Allah dengan sepenuh kebijaksanaannya pada perkara-perkara adat kebiasaan itu. Maka barang siapa yang ingin disempurnakan baginya kemerdekaan serta kesucian diri dari segala macam kotoran dan keinginan hawa nafsu, maka hendaklah dijadikan semua gerak-gerinya dan diam duduknya terpaut kepada hukum-hukum syariat dan menurut apa yang ditunjuk oleh syarak dan akal. Kemudian apa yang berlaku dari hal mencela adat atas lisan pada kaum sufi, maka yang dimaksudkan tidak lain ialah memasuki dalam sesuatu perkara menurut kehendak syahwat dan nafsu, dan maharaja lela di dalamnya tanpa menghiraukan adab-adab dan tata tertib syariat. Hujjatul Islam Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bih wa bi'ulumih fid darain telah mengatakan di dalam bukunya Al-Arba'in Al-Asl, 40 yang pokok, sesudah dia mendorong supaya mengikut jejak langkah Nabi SAW dan mengingatkan tentang rahsia-rahsianya, katanya semua ini adalah berkaitan dengan adat. Adapun dalam peribadatan, kami belum pernah menemui satu wajah buat orang yang meninggalkan sunat Nabi SAW selain kufur yang tersembunyi atau kebodohan yang
ternyata, maka hendaklah anda juga mengetahui ini. Jangan lupa membaca bismillah. Ketahuilah bahawa hendaklah anda memulakan pada semua urusanmu dengan membaca bismillah. Jika anda terlupa hendak membaca bismillah pada awal urusanmu, maka bacalah ketika anda teringat begini bismillah pada awalnya dan akhirnya. Bismillah fi awwalihi wa akhirihi. Kemudian berusahalah jangan sampai anda memasuki sesuatu perkara dari adat kebiasaanmu, melainkan dengan niat yang baik. Jika anda memakai pakaianmu, niatlah memakainya kerana hendak menutup auratmu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menutupinya. Mulakan memakainya dari arah kanan. Jangan, jika pakaian itu kamis, iaitu kemeja dan sebagainya, dan akhirkannya apabila meninggalkannya ataupun menanggalkannya. Angkatkan kainmu atau baju panjangmu hingga ke pertengahan betis. Jika anda merasa berat begitu, maka jangan labuhkannya sampai ke bawah buku lali. Bagi wanita pula, hendaklah dia melabuhkan pakaiannya sampai ke bumi dari segala penjuru dekat 3 suku hasta. Labuhkan juga dengan lenganmu sampai ke hujung pergelangan dan ke hujung jari jika wanita. Dan jika anda hendak melebihi ini, maka janganlah sampai keterlaluan. Adalah lengan tangan pakaian Rasulullah SAW hingga ke pergelangannya. Dan beliau juga telah memotong lengan sehelai pakaiannya sampai ke penghujung jari jemari. Dan beliau juga memotong lengan sehelai pakaiannya sampai ke penghujung jari jemari. Jangan buat pakaian melainkan yang perlu untuk anda memakainya. Jangan pilih pakaian yang terlalu mahal dan jangan juga yang terlalu kasar. Tetapi pilihlah yang sederhana sahaja. Jangan dedahkan auratmu atau sebahagian daripadanya tanpa ada keperluan. Dan bila ada keperluan untuk mendedahkan sesuatu daripadanya, maka bacalah ketika itu Bismillahilladzi la ilaha illahu, dengan nama Allah yang tiada Tuhan melainkan Dia. Dan bacalah doa ini ketika anda memakai pakaianmu. Alhamdulillahilladzi kasani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memakaikanku pakaian ini dan merezekikanku untuk memakainya tanpa daya daripadaku dan kekuatan. Adapun memakai imamah, serban melilit kepala adalah sunat, dan tidak sunat pula meluaskan lengan tangan dan membesarkan imamah itu. Naam. Di sini Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad mengingatkan kita tentang adab-adab kenabian dan adab-adab kebiasaan ataupun adat kebiasaan Nabi SAW, yang mana kalau kita menjaga daripada adab-adab dan adat kebiasaan mengikuti daripada apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, maka nescaya kita akan terpelihara daripada melakukan perkara-perkara yang buruk dan kelakuan-kelakuan yang rendah, iaitu yang tidak bermoral dan sebagainya. Ya, kerana apa? Kerana cara kita makan, cara kita minum, cara kita tidur, cara kita memakai pakaian dan sebagainya, semuanya mengikuti daripada cara kita bekerja dan sebagainya, mengikuti daripada apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Sebab itu dia akan memperoleh maslahat dan manfaat keagamaan dan keduniaan. Wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun. Dan hukum-hukum Allah itu adalah yang terbaik bagi mereka-mereka yang berakal dan bagi mereka-mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa-apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada segi adab dan adat, semuanya itu adalah yang terbaik seperti mana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang ingin disempurnakan baginya kemerdekaan serta kesucian diri dari segala macam kotoran dan keinginan hawa nafsu, maka hendaklah dijadikan semua gerak gerinya dan diam duduknya terpaut kepada hukum-hukum syariat dan menurut apa yang ditunjuk oleh syarak dan akal. Berkata Al-Imam Al-Umar bin Abdul Rahman Al-Attas, ratib yang kita sering baca di Johor ini, ratib Al-Imam Umar bin Abdul Rahman Al-Attas, guru kepada Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad yang sedang kita baca kitabnya. Maka Habib Umar bin Abdul Rahman mengatakan,
Habib Umar bin Abdul Rahman Al-Attas mengatakan bahawa lau lam nakun hakadha ma kunna hakadha. Kalau bukan kerana kesungguhan kami dalam mengikuti daripada apa yang kami pelajari, maka ma kunna hakadha, iaitu darjat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, anugerah pemberian yang mereka dapat daripada Allah Subhanahu wa taala, daripada amalan-amalan mereka, daripada akhlak-akhlak yang baik mereka itu tidak mereka dapati kecuali kerana kesungguhan mereka dalam mengikuti daripada apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu bukan hanya daripada bukan hanya daripada ibadah seperti yang kita sebutkan, bahkan daripada adatnya, daripada adabnya, sehingga sehingga daripada emosi-emosi mereka itu tidak digerakkan emosi mereka, ataupun mereka tidak beremosi kecuali seperti mana yang telah ditunjukkan oleh Rasulullah. Seperti yang disebutkan dalam hadis, man ahabba lillah wa abghadha lillah wa a'ta lillah wa mana'a lillah faqad istakmala al-iman. Barang siapa yang mereka sayang kerana Allah, mereka membenci kerana Allah, mereka memberi kerana Allah, menghalang pemberian kerana Allah Subhanahu wa taala, maka mereka telah menyempurnakan keimanan mereka terhadap Allah Subhanahu wa taala. Iaitu nak mengatakan bukan hanya kepada perkara ibadah, bukan hanya perkara adat, hatta daripada keinginan mereka, hawa nafsu mereka itu semuanya iaitu terkait dengan syarak, dengan agamanya Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian apa yang berlaku dari hal mencela adat di atas lisan kaum sufi, iaitu ahli tasawuf terkadang mengatakan bahawa tidak baik daripada makan berlebihan, ataupun minum berlebihan, ataupun tidur berlebihan, ataupun melakukan perkara-perkara yang adat ini, yang mereka menyebutkan tidak baik adalah apabila melakukan perkara-perkara tersebut dengan mengikuti syahwat dan nafsu, dan tidak menghiraukan daripada adab-adab dan tata tertib syariah. Akan tetapi kalau kita mengikuti daripada sunnah, mengikuti daripada adab-adab dan mengikuti daripada tata tertib syariah, maka ianya tidak tercela. La ilaha illallah. Naam. Kemudian Imam Ghazali menyebutkan dalam kitab Arba'in, adapun dalam peribadatan, adapun daripada perkara amal ibadah, kami belum pernah menemui satu cara, ataupun kami tidak pernah menjumpai akan hukum seorang meninggalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melainkan di dalam hati mereka itu terdapat kekufuran yang tersembunyi, syirik khafi, ataupun kebodohan yang nyata. Iaitu kalau kita melakukan satu amal ibadah tanpa menyandarkan amal ibadah itu kepada sunnah Rasulullah, tanpa ingin mengikuti daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam melakukan salah satu ibadah, maka ianya dikatakan Imam Al-Ghazali adalah kekufuran yang tersembunyi ataupun kebodohan yang nyata. Maka hendaklah anda mengetahui hal ini. La ilaha illallah. Kemudian Imam Haddad mengatakan, dikata apa? Antara sunnah yang bagus kita lakukan harian, perkara-perkara yang mudah untuk kita lakukan harian adalah untuk membaca Bismillahirrahmanirrahim, ataupun hatta Bismillah dalam setiap perkara-perkara yang digalakkan oleh syariah. Contohnya apa? Contohnya kita nak pakai baju, contohnya kita nak makan, contohnya kita nak menulis ataupun nak mengarang buku. Nabi SAW menyebutkan dalam hadis, kullu amrin dhibalin lam yubda fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Dalam riwayat lain fahuwa abtar. Setiap perkara yang tidak dimulakan dengan bismillahirrahmanirrahim, maka akan terputus daripada keberkatan, akan hilang akan kebaikan perkara tersebut. Dalam hadis juga Nabi SAW mengajarkan adab kepada anak-anak kecil. Hatta anak kecil ini dididik oleh Rasulullah dengan adab-adab kenabian. Apa dia? Sammillah, sebutlah nama Allah. Wa kul biyaminik, makan dengan tangan kanan kamu. Wa kul mimma yalik, ataupun ya ghulam sammillah kul biyaminik wa kul mimma yalik, makanlah dengan tangan kanan dan makanlah makanan yang hampir dengan kamu.
diajarkan, hatta walaupun anak kecil itu diajarkan dengan sunnah-sunnah kenabian, dihiasi akhlak dan adab mereka itu dengan adab dan akhlak kenabian. Nabi SAW bila minum juga akan baca bismillah. Maka setiap perkara yang dimulai dengan basmalah ataupun dengan bismillahirrahmanirrahim akan mendatangkan keberkatan. Jadi setiap apa yang kita nak lakukan, kita nak masuk rumah, kita baca bismillah, kita nak bangun, baca bismillah, nak masuk kereta, baca bismillah, nak pakai baju, baca bismillah, nak bangunkan rumah juga, kita baca bismillah. Atas tujuan apa kita baca bismillah? Agar supaya setiap apa yang kita lakukan itu kita sandarkan kepada kekuatan dan kudratnya Allah Subhanahu Wa Taala, kerana kita merasakan ketidakmampuan kita untuk melakukan apa-apa perkara melainkan dengan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita ingin mendapatkan keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala dalam setiap apa yang kita lakukan, baik daripada pembelajaran, baik daripada pekerjaan, baik daripada apa-apa perkara yang kita lakukan. Dan disebutkan di sini, kalau kita terlupa untuk nak baca bismillah pada awalnya, maka kita baca bismillah di pertengahan ataupun sesudah kita selesai melakukan pekerjaan tersebut. Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala menyebutkan di dalam kitabnya Al-Azkar, iaitu bila satu orang masuk ke dalam rumah tanpa baca bismillah, maka syaitan akan mengatakan bahawa adraknal mabit, kami telah dapat tempat untuk bermalam. Setiap kali kita masuk rumah ataupun setiap kali satu orang tak masuk rumah tak baca bismillah, maka syaitan akan dapat tempat untuk bermalam. Seakan-akan kita menjemput syaitan masuk ke dalam rumah kita kalau kita tak baca bismillah. Jadi kalau boleh kita ingatkan diri kita, ataupun kalau boleh di pintu masuk rumah tu ada perkara-perkara yang ingatkan kita untuk membaca bismillahirrahmanirrahim ketika masuk ke dalam rumah. Begitu juga kita ajarkan anak-anak kita bila nak masuk bilik mereka, ataupun bila anak-anak yang berada di boarding school dan sebagainya, bila nak masuk rumah, nak masuk bilik tidur mereka, baca bismillah. Maka apa-apa perkara yang tidak dibaca dengan bismillah itu seakan-akan tidak ada keberkatan. Tapi bila ada keberkatan, rumah kita ada keberkatan, akan ada keharmonian, akan ada satu hati dan sebagainya di antara ahli keluarga. Makanan yang ada keberkatan, makanan itu akan bertukar menjadi energi. Energi itu akan mendatangkan keberkatan, yang mana segala perkara yang kita lakukan itu akan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Buah fikiran yang timbul daripada orang yang diberkati juga akan mendatangkan keberkatan. Sebab apa? Bermula dengan menyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala. Disebutkan dalam satu kisah bahawa satu hari Nabi SAW duduk menunggu makanan dihidang bersama as-sahabah. Maka apabila makanan itu dihidang di hadapan Rasulullah SAW, maka as-sahabah, adab mereka kepada Rasulullah, tidak akan mula makan kecuali setelah dimulai oleh Rasulullah SAW. Akan tetapi sewaktu mereka menunggu Rasulullah memulakan makanan, tiba-tiba ada seorang badui datang, terus duduk berdekatan dengan dulang dan menghulurkan tangannya. Maka tangan orang badui ini ditangkap oleh Rasulullah SAW dan diketepikan. Tak lama kemudian datang lagi seorang mendekati daripada dulang tersebut dan ingin menghulur tangan mereka, juga ditangkap oleh tangan itu oleh Rasulullah SAW dan diketepikan. Maka Rasulullah SAW bersabda, dikata syaitan bila dia nampak kita tak mula makanan, maka syaitan menghantar seorang untuk dihantarkan orang pertama itu untuk memulakan makanan tanpa baca bismillahirrahmanirrahim, supaya keberkatan pada makanan itu dicabut, ataupun agar supaya tidak ada keberkatan pada makanan yang tidak dimulai dengan baca bismillah. Kemudian syaitan hantar orang yang kedua. Juga untuk memulakan makanan itu tanpa bismillah, agar supaya pada keberkatan itu tidak ada, pada makanan itu tidak ada keberkatan. Bahkan Rasulullah mengatakan bahawa aku dapat lihat bagaimana ada kesan
syaitan menghantar orang tersebut agar supaya pada makanan itu tidak ada keberkatan. Jadi bila kita makan kat rumah, apa-apa sahaja yang kita makan, kita jangan lupa untuk baca bismillah agar supaya daripada awal lagi terdapat keberkatan pada makanan. Dan kita perhatikan anak-anak kita, ajarkan mereka doa-doa ini, perkara-perkara yang mudah, akan tetapi insya-Allah bila mereka amalkan, daripada bila nak makan baca bismillah, bila nak keluar rumah baca bismillah, bila nak pakai baju baca bismillah, mereka akan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala dan mereka akan diberi pemeliharaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis disebutkan kalau kita lupa nak baca bismillah, maka syaitan akan makan dengan kita. Tapi bila kita teringat untuk baca bismillah di pertengahan, maka syaitan akan memuntahkan kembali makanan-makanan yang dimakannya. Kadang-kadang kita cakap, kalau kita makan seorang kan, kita ambil nasi, kita makan kat kedai, syuf, makanan kita tak berkurangan. Makanan kita tidak berkurangan. Walaupun kita makan seorang, syaitan makan sekali, tak baca bismillah, waliyadzubillah, makanan tak berkurangan. Akan tetapi, ianya merupakan simbol orang yang makan tanpa baca bismillah itu ditemani oleh syaitan, didekati oleh syaitan. Maka kita kalau boleh tak nak ditemani oleh syaitan, tapi kita nak ditemani oleh para malaikat. Maka kalau kita nak ditemani oleh perkara-perkara yang baik, roh-roh yang baik, maka jangan kita lupa akan bacaan bismillah ataupun menghadirkan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan juga untuk adab-adab memakai pakaian. Adab-adab memakai pakaian yang mana diingatkan di sini, yang pertama ataupun dalam kebanyakan perkara-perkara adat kebiasaan ini, perkara yang pertama yang boleh kita niatkan adalah kita niat untuk mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita makan, perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidur ataupun kita pakai baju, perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang pertama niat pakaian menutup aurat kerana ini perintah Allah, dan juga mengikuti daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mulakan memakainya dari arah kanan. Kita pakai jubah ataupun kita pakai baju, apa-apalah baju kita, pakai dengan tangan kanan, kemudian tangan kiri. Bila kita nak keluar ataupun bila kita nak tanggalkan pakaian, kita keluarkan tangan kiri dahulu, baru kita keluarkan tangan kanan. Naam. Kemudian kalau kita nak pakai seluar pun sama juga. Kita pakai yang kanan, kemudian kita pakai yang kiri. Nak tanggalkan seluar, daripada kaki kiri dulu, kemudian kaki kanan. Dan kita biasakan anak kita daripada kecil, untuk kita didik anak kita daripada kecil untuk biasakan. Tapi kitalah yang buat. Maksudnya bila kita nak pakaikan baju, okey, yamin dulu, tangan kanan. Kemudian kita pakaikan tangan kiri. Pakai seluar, kaki kanan dulu, baru kaki kiri. Nak tanggalkan baju mereka juga macam tu, kita ajarkan. Okey, tanggalkan tangan kiri dahulu, kemudian baru tangan kanan. Bila nak tanggalkan seluar juga, ataupun nak tanggalkan seluar, kaki kiri dahulu, baru kaki kanan. Dan lama-kelamaan mereka akan biasa dalam mengamalkan sunnah ini. Bahkan dikatakan bahawa kalau kita nak berwuduk, macam mana kita nak berwuduk? Biasanya kalau kita pakai tangan panjang, bagaimana kita nak berwuduk? Maka berwuduk itu kita nak buka, maksudnya nak angkat, nak singsing tangan tu, maksudnya nak membuka baju. Jadi nak buka baju, kita naikkan yang kiri dahulu, baru kita naikkan yang kanan. Kemudian bila kita selesai berwuduk, menunjukkan kita nak pakai baju, maka kita turunkan yang kanan, barulah kita turunkan yang kiri. Naam. La ilaha illallah. Kemudian kalau kita masuk rumah, kaki kanan dahulu, keluar rumah, kaki kiri. Masuk ke masjid, kaki kanan, keluar kaki kiri. Pakai selipar, kaki kanan dahulu, kemudian kaki kiri, dan nak tanggalkan selipar kiri dahulu, baru selipar kanan. Jadi kalau kita keluar daripada masjid, bila kita keluar daripada masjid, kita keluar dengan kaki kiri.
Bila kita keluar masjid, kita keluar dengan kaki kiri, tapi kita nak pakai slipper kaki kanan. Jadi kalau kita tengok orang-orang saleh ataupun para masyayikh, jadi apa mereka lakukan? Keluar masjid kaki kiri. Jadi kalau sepatutnya keluar masjid kaki kiri, kalau dah ada slipper kat situ, maka kita akan pakai dengan slipper kiri dahulu. Tapi apa yang dilakukan oleh orang-orang saleh ni, para masyayikh, dia akan pijak dulu atas slipper kiri, kemudian baru mereka akan pakai slipper tu kaki kanan dahulu, barulah dia masukkan kaki kiri. Wahakadha. Begitu juga kita nak sikat rambut belah kanan dahulu, kemudian baru belah kiri. Wahakadha. Hatta ada seorang alim menyebutkan, hatta kita nak pakai face mask, kita sangkutkan yang telinga kanan dahulu, kemudian baru telinga kiri. Nak buka, tanggalkan daripada telinga kiri, dan kemudian barulah telinga kanan. Wahakadha. Ini dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ataupun disebutkan bahawa kan sallallahu alaihi wasallam yuhibbut tayamun. Nabi suka memulakan daripada perkara-perkara yang kanan. Kerana yang kanan itu mendatangkan keberkatan dan mendatangkan tuah, iaitu kebaikan. Wahakadha. La ilaha illallah. Naam. Dan apabila kita memakai daripada pakaian, kita jangan lupa baca doa memakai pakaian. Alhamdulillahilladzi kasani hadza min ghairi haulin minni wala quwwah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan aku pakaian ini tanpa daya dan upaya daripada aku. Dalam riwayat lain menyebutkan doa pakai pakaian apa? Alhamdulillahilladzi kasani ma uwari bihi sawati. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memberikan aku pakaian yang mana dengannya aku dapat menutup auratku. Wa atajammalu bihi fi hayati, dan aku dapat berhias dengannya. Iaitu kita berhias itu kerana Allah Subhanahu wa taala. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu maha indah dan suka akan keindahan. Maka kita bercantik-cantik daripada pakaian bukan untuk menunjuk-nunjuk kepada orang lain, akan tetapi kerana apa? Kerana Allah suka akan kecantikan, Allah Subhanahu wa taala suka akan kekemasan, maka kita jaga penampilan diri itu kerana Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan di sini bahawa untuk lelaki bagus bajunya itu sampai pergelangan. Dan kalau kita tengok para masyayikh, para guru-guru, jubah mereka itu kalau bukan yang kafling lah, kalau yang jubah yang lengan biasa itu, mereka akan pastikan ianya tidak lebih daripada pergelangan tangan mereka. Kadang-kadang kalau kita beli kat kedai, kadang tangan tu lebih daripada pergelangan. Kita tengok guru pada orang-orang alim ni, kadang-kadang mereka pastikan bahawa lengan tangan itu tidak lebih daripada pergelangan. Adapun untuk kaum wanita, disebutkan di sini sampai ke hujung jari. Maksudnya hatta dapat cover tangan mereka itu agar supaya tidak dilihat oleh orang. La ilaha illallah. Maka jangan sampai keterlaluan. Adapun pakaian, angkatkan kainmu dan baju sehingga pertengahan betis. Ini kalau kita pakai seluar, pakai kain, pakai jubah dan sebagainya, kalau boleh diangkat ataupun jangan sampai melebihi daripada buku lali kita. Sekarang ni dah jadi fashion pakai seluar atas buku lali. Naam. Akan tetapi ini merupakan satu sunnah. Kalau kita pakai sebab fashion tak dapat pahala. Tapi kalau kita pakai ikut sunnah, maka di situ ada pahala. La ilaha illallah. Maka maksudnya kalau kita pakai jubah tu yang sebaik-baiknya, iaitu tangan itu sampai ke pergelangan tangan, dan daripada panjangnya itu tidak melebihi daripada buku lali. Adapun untuk wanita, disebutkan di sini hendaklah melabuhkan pakaiannya sampai ke bumi dari segala penjuru. Lebih kurang macam penyapu lah. Kalau kita tengok kaum-kaum wanita terutamanya, kalau kita pergi negara Arab, khususnya di Kota Tarim, Hadramaut, kita akan melihat iaitu jubah-jubah mereka itu semuanya menutupi hatta kaki, kasut mereka itu tidak dapat dilihat kerana ditutupi oleh jubah mereka dari segenap penjuru. Wahakadha. Naam.
InsyaAllah kita akan berhenti di sini, akan sambung perbahasan pada pengajian yang akan datang. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala beri kita taufik dan beri kita kesungguhan dalam mengikuti daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan moga-moga kita diberikan kekuatan dan kesungguhan untuk mencari, mengetahui, untuk menimba ilmu akan perkara-perkara yang terkait tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mengikuti daripada apa yang kita pelajari. Amin Allahumma amin. ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل القدر أنثى وذكر ربي وفقنا وفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخل أتقياء علماء نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا واصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام شرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرار اللهم اهدنا بهداك وجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سوى ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.